Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya kita bersyukur kehadrat ilahi dapat kita bertemu pada sekian kalinya pada membicarakan kitab Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hari itu berhenti pada membicarakan amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, yang mana amalan-amalan tersebut telah menjadi satu amalan yang akhirnya membawa kepada kesyirikan kepada sembahan, iaitu yang telah sebelumnya adalah ajaran Hanif, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Kita sambung pada membicarakan di antara amalan-amalan tersebut ialah ternakan yang dilarang dan dipantang membuat sebarang kerja, tidak ditunggangi, tidak diminum susunya, tidak diambil bulunya sebagai tanda dibelah telinganya. Amalan orang jahiliah salah satunya adalah ternakan itu dilarang dan dipantang membuat sebarang kerja. Dia simpan binatang ternakan tu, tidak ditunggang, tidak diminum susunya, tidak diambil bulunya sebagai tanda dibelah telinganya. Dia potong telinga tu, belah telinga nak tunjuk bahawa yang ni adalah merupakan binatang al-bahirah, iaitu yang dilarang untuk dimakan. Tu antara jenis nazar-nazar yang dibuat untuk sembahan berhala. Baik. Yang seterusnya dia bagi itu ternakan yang dinazar lalu dibiarkan hidup di antara ternakannya yang lain untuk berhala mereka, tidak membuat kerja dan tidak dimakan dagingnya. Itu yang kedua pula. Yang ketiga, biri-biri betina sekiranya beranak 10 anak betina berturut-turut 5 kali, maka anak itu untuk kaumnya. Tapi kiranya anak itu jantan, maka anak itu adalah untuk sembahan berhala. Yang seterusnya adalah unta jantan. Kalaulah darinya dapat dilahirkan 10 ekor anak betina berturut-turut dari mana-mana unta betina, maka unta jantan itu dilarang bagi sesiapa menungganginya. Aduh, penat macam ni. Bulunya tidak boleh dipotong. Unta seumpama ini akan dibiarkan hidup bersama kumpulan unta-unta yang tidak digunakan untuk apa-apa manfaat selain daripada untuk mengeluarkan baka sahaja. Ini kepercayaan khurafat yang berlaku sebelum datangnya Islam. Menjadi amalan orang Arab juga menilik nasib. Dia tilik nasib, iaitu menggunakan anak panah, lalu dibuat ya atau tak, dia campak, lepas tu dia ambil, dia tengok, kalau ya, tu tilikkan dia, kalau tak, tu bukan yang perlu dia terima. Ni zaman tu dah berlaku. Baik. Bila peristiwa-peristiwa zaman jahiliah ni, agama dia pada waktu tu adalah agama Arab jahiliah di tanah Arab. Manakala kaum Yahudi pula berada di Madinah. Sebahagiannya berada di Madinah, sebahagiannya berada di Palestin. Pertama, penghijrahan mereka semasa pelanggaran kaum Babylon dan Asyuriah ke atas Palestin sebagai susulan, maka berlaku tekanan ke atas kaum Yahudi dan pemusnahan tempat tinggal mereka, di samping pencerobohan terhadap rumah ibadat mereka oleh Raja Bakhtanasar pada tahun 587 sebelum Masihi, dan sebahagian besar mereka telah ditawan dan dibawa pulang ke Babylon. Kalau kita pernah belajar sejarah, kita akan kenal kerajaan tergantung Babylon. Waktu berlakunya ni adalah pada zaman
kerajaan tergantung Babylon 587 sebelum Masihi, sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Orang Yahudi sebahagiannya ditawan lalu dibawa ke Babylon. Babylon sekarang adalah kawasan Iraq. Iraq, Iran tu kawasan Babylon. Manakala sebahagian yang lain melarikan diri dari bumi Palestin menuju ke bumi Hijaz, bermaustautin di bahagian utara negeri tersebut. Kedudukan bangsa Arab pada waktu tu, di bahagian kawasan Arab utara duduknya bangsa Yahudi. Hijrah keluar daripada bumi Palestin semasa penjajahan Roman di bawah pimpinan Buttus tahun 70 Masihi. 2 kali berlaku penghijrahan orang Yahudi. Kali pertama ketika kerajaan Babylon menawan kerajaan Yahudi. First, keluar dah. Hijrah kali kedua. Orang Yahudi pun berhijrah banyak kali kat ni. Berhijrah kali kedua, dia berpindah ke selepas di bawah penjajahan Roman. Roman ni adalah kerajaan yang kita tahu bahawa kerajaan Rom sekarang. Dia, kalau kita pernah belajar dalam sejarah dulu, kita tahu bahawa kerajaan zaman yang pernah kita belajar teori-teori mantik. Kita pernah dengar Aflatun, Plato, kita pernah dengar Aristotle. Zaman-zaman ni di mana dia di utara bumi Palestin, selepas serangan kedua tu, bangsa Yahudi berhijrah, lari keluar daripada bumi Palestin. Okey. Pihak Roman telah menindas kaum Yahudi dan pencerobohan rumah ibadat mereka, menyebabkan mereka keluar dan berhijrah ke negeri Hijaz. Mereka menetap di Yathrib, Khaybar dan Taima. Kalau Yathrib, kita tahu nama Madinah zaman sebelum Rasulullah. Lepas Rasulullah masuk, diberi gelaran Al-Madinah Al-Munawwarah, bandar yang kita akan merindui. Nampak jemaah haji ada yang dah berlepas, jemaah umrah ada yang dah berlepas dah. InsyaAllah kita mendoakan supaya tahun ni dapat kita menunaikan haji, insyaAllah. Cuma ada kawan saya cerita, dia pergi ke sana, sampai dekat transit dekat Dubai, siapa yang tak terima suntikan, tak silap Pfizer, dia kata vaksin Pfizer, dia kena ambil suntikan vaksin Pfizer dulu untuk dos yang ketiga, baru boleh masuk ke bumi Arab Saudi. Dia kata kena ambil suntikan booster, suntikan ketiga. Kalau orang Kementerian Kesihatan dah ambil dah suntikan ketiga, dah bermula minggu lepas. Termasuklah pesakit Institut Kanser Negara pun, dia dah ambil minggu lepas suntikan booster pesakit-pesakit dia. Booster, orang panggil dos penggalak. Sebab tu kalau kata yang kawan saya kata dia nak masuk ke bumi Arab Saudi, waktu tu dia kena minta suntikan yang ketiga. Dah tiket semua dah beli dah ni, dia kata. Tapi suntik dulu, nasib ada pusat suntikan kat situ. Lepas suntik terus berlepas ke bumi Arab Saudi. Baik. Di tempat-tempat ini mereka telah membina kota-kota dan perkampungan tertutup. Di masa yang sama ajaran Yahudi berkembang bagi setengah bangsa Arab dari kaum yang berhijrah itu. Kita ni ingat orang Yahudi hanya berada di bumi Arab Saudi, berada di Eropah. Sebenarnya kalau kita kaji sejarah, orang Yahudi pernah berada di bumi Malaysia, ada perkampungan dia dan ada kubur dia kat bumi Malaysia di Pulau Pinang. Dekat Pulau Pinang dia ada dulu, sekarang ni dah tak ada, tinggal kubur dia je dekat Pulau Pinang. Kalau di India masih ada penduduk Yahudi. Yahudi ni dia merata satu dunia, dia ada. Merata tempat dia ada. Kalau di Malaysia pun ada. Kalaulah di tanah Arab pada waktu tu, sama dengan dia kata tempat-tempat yang mereka telah membina kota-kota dan perkampungan tertutup. Maksud perkampungan tertutup ni, dia tak bagi orang lain masuk campur. Dia duduk sama kelompok dia je.
Yahudi ni dia tak boleh menerima orang luar. Sebab dia beranggapan bangsa luar ni macam anjing. Selain bangsa Yahudi ni, dia kata dia bangsa pilihan. Orang lain ni bukan bangsa pilihan. Jadi dia duduk secara tertutup dan tidak bergaul dengan orang lain. Di masa yang sama, ajaran Yahudi berkembang pada setengah bangsa Arab dari kaum yang berhijrah ini. Maka kaum Yahudi telah memainkan peranan yang disebut-sebut di dalam mencorak warna politik setempat, iaitu sebelum kedatangan Islam dan beberapa masa di peringkat awal kedatangan Islam. Semasa kemasukan Islam ke Yathrib, sudah terdapat beberapa kabilah Yahudi yang terkenal seperti Khaybar, Bani Nadir, Mustalaq, Quraizah dan Qainuqa. Al-Samhudi di dalam kitabnya menyatakan bahawa kabilah Yahudi di Yathrib lebih daripada 20 kabilah. Ada 20 kabilah pada waktu tu. Adapun kemasukan Yahudi ke negeri Yaman adalah melalui beberapa jalan, dan mereka terus menetap di sana dan membawa pulang bersama mereka 2 orang pendeta daripada kabilah tu, lalu mengajar agama Yahudi di sana. Nampak? Waktu tu di tanah zaman jahiliah ada penganut agama yang menyembah berhala, ada juga agama Yahudi pada waktu tu. Panjang cerita dia. Kalau agama Yahudi ni dia panjang, sehinggalah pada zaman seterusnya, dekat situ juga sebelum zaman Rasulullah SAW ada agama Nasrani ataupun orang kenali sebagai agama Al-Masih. Telah memasuki tanah Arab melalui penaklukan Habsyah dan Roman ke atas sebahagian daripada tanah Arab. Di dalam tempoh ini, para pengembang agama Kristian memasuki seluruh pelosok Yaman, dan tempoh yang terdekat dengan seorang lelaki yang zuhud amat makbul doanya di samping beberapa keramat dikenali sebagai Fimion, telah masuk daerah Najran. Beliau bertindak menyeru penduduk setempat kepada agama Kristian, dan setelah penduduk Najran melihat tanda-tanda kebenaran dan kebenarannya agama tersebut, lalu mereka menyahut seruan dan menganut agama Nasrani. Dan sebaik saja orang Habsyah dapat menawan Al-Yaman, sebahagian reaksi terhadap tindakan Zulnawas, beliau melancarkan penyebaran agama ajaran Masihi yang lebih aktif dan lebih meluas hingga berjaya beliau membina sebuah Kaabah di negeri Yaman bagi tujuan mengalihkan ibadah haji bagi orang-orang Arab ke sana. Ni kita akan dengar cerita ni, sambungan cerita ni masa zaman dia nak serang kota, nak runtuhkan Kaabah. Kerajaan ni dia nak serang, nak runtuhkan Kaabah sebab dia nak alihkan kepada kawasan Yaman. Baik. Kaum Yahudi dengan ajaran mereka telah bertukar menjadi sebahagian daripada amalan menunjuk-nunjuk, riak dan berdegil. Sewenang-wenangnya pemimpin mereka menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Mereka menguasai orang ramai, mengawasi gerak-geri mereka hinggalah ke atas lintasan-lintasan hati dan gerak bibir kerja mereka, semata-mata mengumpul kekayaan dan memegang kuasa. Ni orang Yahudi. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan orang Yahudi ni, kita kena baca penulisan yang terkini. Dia ada penulisan terkini macam mana orang Yahudi berjaya menguasai ekonomi dunia. Sekarang ni satu dunia ekonomi kita dikuasai oleh golongan Yahudi. Dikawal habis satu dunia keuangan umat Islam. Ajaran Nasrani pula kembali menjadi seperti ajaran berhala dan warisan yang sukar dimengertikan dan difahami. Bercampur aduk percampuran di antara zat Allah subhanahu wa ta'ala dan hakikat diri manusia. Penganut-penganut Arab tidaklah sangat terpengaruh dan berminat dengan ajarannya lantaran jauhi
ajaran Nasrani dari cara hidup bangsa Arab yang tidak dapat dipisahkan oleh mereka. Adapun anutan-anutan dan agama-agama lain keadaannya tidak jauh berbeza dari ajaran kaum musyrikin. Ajarannya bertindih dan bercampur bau di antara satu sama lain. Baik. Ni dia nak cerita gambaran masyarakat Arab. Di zaman sebelum kemunculan Islam, inilah agama-agama yang dianuti di tanah Arab. Agama-agama yang menjadi pedoman kepada penduduk tanah Arab. Sebab agama-agama yang asal telah diubah. Contoh dia kata Kristian kembali menyembah berhala. Maksud menyembah berhala ni dia sembah balik patung Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan dan puan-puan kalau pernah belajar berkenaan ajaran Kristian, tuan-tuan akan belajar macam mana dia buat Trinity, God in Trinity, Tuhan tiga dalam satu. Macam shampoo, tiga dalam satu. Saya pernah belajar. Saya dulu bersekolah di sekolah yang aliran Katolik. Sekolah aliran Katolik yang mana yang mengajar subjek-subjek tertentu adalah padri. Saya ingat lagi zaman tu yang mengajar kami ada Brother Charles nama dia. Brother Levins, ada sister yang mengajar. Sekolah tu sekolah Mubalik Kristian. Sehinggalah sebelum tu subjek pendidikan Islam boleh diambil oleh orang bukan Islam. Dan guru dia tak semestinya guru pendidikan Islam. Sehinggalah keluar satu perkeliling kurikulum baru sekolah menengah diperkenalkan. Keluar satu perkeliling khas, guru pendidikan Islam mesti orang Islam dan mesti kelulusan dalam bidang pengajian Islam. Saya cakap terang-terang, sekolah saya yang ambil subjek pendidikan Islam, orang Kristian, orang Nasrani yang ambil pendidikan Islam boleh dapat 100%. Yang mengajar pendidikan Islam adalah padri Kristian yang mana berkelulusan PhD dalam pengajian Islam. PhD dalam pengajian Islam, bukan calang-calang. Sebab itulah kalau kita kata macam mana dia ni cuba menyatukan Tuhan tiga dalam satu. Zaman tu dah kecoh. Kalau di area sekolah saya 30 tahun yang lalu dia kecoh isu apa? Padri Kristian akan tanya kepada murid-murid Islam. Soalan dia mudah saja dia kata. Soalan dia mudah. Dia tanya, siapakah Nabi akhir zaman? Orang Islam terus jawab, Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Lepas tu dia cakap balik, macam mana kamu boleh mengatakan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, sedangkan dalam hadis mengatakan Nabi Isa akan turun kembali. Sudah. Tuan-tuan rasa-rasa nak bagi jawapan apa? Tak garu kepala. Dia baca bahasa Arab macam air. Tuan-tuan, kalau saya kata tuan-tuan kata saya ni apa ni? Kata mungkin cerita tak betul, tuan-tuan boleh. Sekarang, zaman sekarang, tuan-tuan boleh buka laman web, boleh buka internet. Tuan-tuan boleh cek siapa dia penulis kitab. Nama pengarang, Wahil Hallaq. Buka kitab penulisan dia, Wahil Hallaq. Dia tulis mengenai kaedah-kaedah usulul fiqh. Siapa Wahil Hallaq? Buka B. Johnson. Search jurnal, ada berapa jurnal akan keluar. B. Johnson tulis berkenaan dengan autentik Islamik, keaslian Islam. Pensyarah pengajian Islam tapi bukan berketurunan, bukan beragama Islam. Nama Wahil Hallaq. Dia adalah orang Yahudi menetap di Mesir
Dan banyak penulisan-penulisan dia menjadi sumber rujukan para orientalis macam mana nak menjatuhkan Islam. Tuan-tuan boleh baca. Kalau tuan-tuan rasa tak kuat iman, tak payah baca. Sebab kemungkinan besar tergelincir tu 360 darjah. Tuan-tuan akan tergelincir bila membaca penulisan-penulisan mereka. Betapa bahayanya penulisan-penulisan mereka sehingga boleh menyebabkan kita tergelincir daripada akidah Islam. Dia tulis berkenaan dengan macam manakah dia kata Islam ni menghasilkan kaedah-kaedah hukum. Ulama kita, bila dia buat rujukan, dia bukan buat rujukan macam kita kutip sana kutip sini. Dia ambil daripada manuskrip asal penulisan kitab-kitab. Kami masa buat master kena ambil subjek penghantar syariah Islam. Untuk buat master syariah, dia ada satu subjek nama dia penghantar syariah Islam, pengajian syariah. Dalam subjek pengajian syariah tu, kita akan baca berkenaan penulisan-penulisan orientalis berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Berapa orang yang boleh tergelincir bila kurangnya orang kata kekuatan dalam ilmu Islam. Lepas tu bila dia baca buku tu, kebanyakannya terpengaruh. Dia mengkritik macam mana penulisan-penulisan dalam buku-buku Islam. Dia kata orang Islam sendiri tulis buku tak ada autentik ni kita panggil apa? Keaslian. Tak ada keoriginalan. Kita cedok tak ada ketulinan. Dia tak ada ketulinan. Kita buat kitab, kita kutip, lepas tu dia kata tak ada ketulinan. Dia cari sumber hujah, dia ambil manuskrip asal, dia syarahkan balik. Itulah kebijaksanaan para orientalis. Sebab itulah bila zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datangnya agama Islam, menjadi pertelingkahan. Bila Islam mula berkembang menjadi besar, menjadi pertelingkahan di kalangan umat Islam bila datangnya ajaran-ajaran seperti ilmu-ilmu falsafah yang muncul, akhirnya membawa kepada pertikaian dan perbahasan kepada umat Islam. Ni bijaknya para orientalis. Sebab tu kita dapat mengenal daripada sini, kita dapat mengenal gambaran asal musuh Islam ni bukan sehari dua. Dia dah wujud sejak zaman dahulu lagi. Musuh-musuh Islam ni dia berterusan lah sehingga ke hari ini. Inilah tujuan kita belajar sirah. Sirah ni sebenarnya kita nak belajar mengenal. Bukan perkara dah berlalu, dah berlaku, tetapi kita nak jadikan dia sebagai pengajaran. Bila datang sebagai pengajaran kepada kita, kita menjadi ikhtibar dan jadi panduan kepada kita supaya kita tak berlaku lagi keadaan seperti mana yang berlaku pada masa dahulu. Baik. Gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Dia kita akan masuk kepada topik berkaitan dengan gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Kita baca sikit dulu. Iaitu selepas kita memperkatakan segmen politik dan anutan semenanjung tanah Arab, kini tugasnya memperkatakan hal ehwal kemasyarakatan, ekonomi dan susila. Selanjutnya kami perturunkan secara ringkas. Pengarang ni dia nak cerita berkenaan dengan gambaran masyarakat Arab Jahiliyah. Hal ehwal masyarakat. Baik. Komuniti-komuniti bangsa Arab sesama mereka adalah dalam berbagai-bagai hubungan. Berbeza di antara satu dengan yang lain. Ikatan seseorang lelaki di kalangan bangsawan merupakan hubungan yang tertinggi dan maju ke depan beliau menikmati kebebasan yang tinggi. Kata-katanya adalah perintah yang harus dilaksanakan. Pendapatnya adalah dihormati, pelaksanaannya harus dikuatkuasakan meskipun melalui kekuasaan mata pedang. Seorang lelaki Arab yang mahu disanjung mengikut pandangan Arab haruslah menjadi sebagai insan pemurah dan berani. Maka beliau tidak akan bercakap pada keseluruhan masanya kecuali dengan
seorang perempuan tertentu sahaja. Hal di mana perempuan ini dikira boleh mengumpul seluruh kabilah untuk keamanan dan kesejahteraan. Atau kalau beliau hendak, beliau boleh menyelesaikan sengketa peperangan di antara mereka semua. Namun demikian, seseorang tokoh lelaki mesti tetap dianggap sebagai kepala sebuah keluarga, pemilik kata putus, dan hubungan lelaki perempuan adalah hubungan perkahwinan yang diijab kabul melalui kendalian para wali-walinya. Kaum wanita tidak berhak melanggar kata-kata mereka. Ini keadaan masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat Arab jahiliah ni sebelum datang Islam, keadaan dia macam tu. Keadaan yang menyebabkan perlu wanita ni perlu mengikut semua arahan tanpa perlu membantah. Kesian waktu tu. Tapi bila datangnya Islam, Islam mengubah segalanya. Perempuan diangkat kedudukan yang paling tinggi, dihormati dan disayangi. Itu datangnya Islam. Adapun pergaulan lelaki perempuan di lapisan lain terdapat bermacam-macam corak. Yang tadi corak yang atas golongan bangsawan. Lepas tu dia ada pecah pula macam mana golongan bawahan pula. Dia macam ada kasta, macam ajaran Hindu. Bangsawan dia punya benefit lain, golongan bawah benefit dia lain. Jadi masyarakat ini hidup dalam keadaan kucah kacir. Sejenis lagi di mana seorang lelaki akan berkata kepada isterinya apabila suci dari haidnya, ayuh pergilah kepada si pulan itu, ambillah benih darinya di dalam tempoh ini. Si lelaki akan mengasingkan diri daripada isterinya sehinggalah isterinya jelas mengandung hasil persetubuhan dengan lelaki yang dikehendaki oleh suaminya dahulu. Sekiranya jelas dan berhasil persetubuhannya tadi, barulah si suami akan berseketiduran dengan tujuan untuk mendapat baka yang baik. Dia buat macam kucing tu. Nak dapat baka British short hair, pergi kacuk. Nak dapat baka baik, nak dapat baka Maine Coon, pergi kacuk dengan kucing Maine Coon. Dia buat macam binatang. Tu berlaku pada zaman jahiliah. Lepas tu dia ada kelompok yang seterusnya. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang berkenaan dengan masyarakat Arab jahiliah, yang mana amalan-amalan dia menghina kaum wanita. Baik, kalau ada sebarang pertanyaan. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihnahu fid din wa 'allimna taqwil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.